Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali syukur kepada Allah, banyak-banyak syukur. Terima kasih Prof menganjurkan, dan saya rasa bila kita buat kuliah ni rasa macam masih kat Mekah lagi rasa. Kat Mekah tadi pun nampak Kaabah. Jadi lepas ni kita pergi tawaf. So lusa insyaAllah. Dan penama ni, bayangkan kita berada di lobi Ghufran. Kita dekat lobi sekarang ni berkuliah petang ni. Sana pun pukul 4 petang ni. Okey. Petang ni pula malam ni kita menyambung ayat yang keberapa pula? Ayat ke-19 dah. Ayat ke-19 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Ayat ni ayat Quran ni. Allah kata, tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang terbang di atas mereka? Burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya. Tidak ada yang menahannya daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang maha pemurah. Sesungguhnya dialah terhadap sesuatu maha melihat. Okey. Ayat ni sebenarnya ayat yang Allah sebelum ni Allah memberi amaran. Allah beri amaran kepada orang-orang kafir Mekah yang degil nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi dah ayat dia, Allah kata amintum man fis sama. Kamu boleh tenang ke? Amaran tu. Sedangkan Allah boleh benamkan kamu dalam langit, dalam laut, dalam bumi. Yang keduanya, Allah sebut amintum, kamu boleh tenang ke? Allah boleh hapuskan kamu dengan angin yang kuat. Nah, jadi Allah bagi amaran supaya mereka berfikir. Kemudian Allah beritahu Muhammad, tenang aja, tenang. Semua nabi-nabi dulu pun orang dusta, orang tak peduli. Jadi Nabi ayat ni seolah-olahnya menghibur Nabi kalau Nabi Muhammad dapat susah sama macam nabi-nabi lain. Jadi kita ni kan kalau sama-sama susah, kita akan seronok juga. Bukan aku seorang yang kena. Tu seronok. Kalau orang lain semuanya negatif, dia seorang positif. Aduh, macam sekolah tu. Macam di sekolah apa, Sri Puteri hari ni tu. Wih, ramai-ramai kena negatif. Okey juga. Positif. Okey juga. Sama-sama. Malah ada orang sebut pula. Dia kata masuk neraka pun tak apa. Sebab bukan aku seorang. Ramai-ramai yang masuk neraka. Meriah. Pandai. Itu memang tak betul. Masuk neraka memang tak boleh. Jadi selepas Allah bagi amaran dan ancaman, kemudian Allah ajak pula kita berfikir. Berfikir dan memerhati. Dan peliknya, Allah perhati ni pelik. Allah ajak perhati kisah tentang burung. Okey, sebelum kita tengok dulu ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, apa dia ayat dia? Awalam yarau. Awalam yarau tu bahasa kita, tidakkah mereka memerhati burung-burung yang terbang. Dalam bahasa Arab, awalam yarau ni maknanya, bahasa comelnya, tidakkah awak perhati? Bahasa agak kasar sikit, oi, awak tak perhati ke? Bahasa lagi dalam, oi, buta ke? Bahasa tak comel tu, ayat sama je. Jadi, awak tak tengok ke? Allah nak cerita kuasa Allah besar, awak tak tengok. Tengok apa? Tengok burung-burung yang terbang. Kenapa Allah cerita buat burung-burung kat sini? Sebab Allah nak kaitkan, selepas ni, Allah akan cerita berkenaan dengan rezeki. Allah kaitkan dengan burung dahulu. Jadi bila Allah sebut burung ni, kamu tak tengok ke macam mana burung di atas kamu. Okey. Bila cerita burung, cuba tengok ada dua perkataan Allah sebut tu.
safatin wa yaqbidna. Allah cerita awak tak tengok ke burung-burung terbang, mengembang dan menutupkan sayapnya. Oh, itu pelik semua. Ulama tafsir kata, rupa-rupanya burung yang terbang ni sebenarnya bukan sebab dia ada sayap saja, tapi sebab ada kuasa Allah yang memberi kepada burung tu. Satunya sayap. Sayap tu tak kuat sangat, tapi sebabnya Allah yang beri dia terbang. Satu. Yang kedua, kenapa Allah sebut tentang burung terbang kat sini? Ulama kata Allah sebut burung terbang ni seolah-olah nak dalam diam-diam Allah bagi tahu satu teknologi terbang. Dia panggil apa? Aerodynamic. Tu kalau betul lah, orang boleh tahu tu. Jadi Allah nak beritahu sebab kita punya teknologi sekarang ni, untuk makluman seorang, hidup yang paling seronok sekali bila boleh terbang. Kita duduk Terengganu, duduk kampung-kampung, bila sebut saya nak pergi KL, naik flight. Bila naik flight je orang kampung semua. Sebab kalau naik kereta je dia memang tak hebat. Bila boleh terbang tu hebat. Yang keduanya, antara nikmat dalam syurga yang paling utama sekali adalah nikmat terbang. Dalam syurga boleh terbang. Kita boleh terbang sana sini. Jadi teknologi terbang tu special. Cuma yang special burung ni, kenapa ulama kata Allah jadikan burung terbang? Yang pertama, burung ni terbang, dia mudah sangat terbang. Yang pertama, tak ada enjin. Kita nak terbang dulu berapa lama, manusia beribu tahun hidup baru boleh terbang. Ada apa keluarga Wright tu apa nama? Wright Brothers. Wright Brothers tu. Jadi Wright Brothers tu dia terbang lama juga. Tapi burung ni dia terbang zoom. Dia tak ada pilot. Burung pula dia tak ada landasan. Dia terbang je. Dia tak ada radar. Dia boleh terbang on the spot. Sebab apa? Sebab teknologi Allah yang Allah bagi kat dia tu, Masya Allah, menyebabkan dia boleh terbang. Satu. Yang keduanya, bila Allah cerita bab terbang, Allah sebut burung ni, Allah sebut apa ayat dia? Ayat dia Allah sebut berbunyi safatin. Safatin tu maknanya burung tu bila terbang, dia Allah sebut mengembang dulu baru menutup. Jadi burung ni dia mengembang dulu daripada menutup. Maksudnya burung ni dia terbang, dia banyak sayap, dia terbang, dia lebih buka sayap dia daripada tutup. Jadi buka dia, sayap dia lebih banyak buka daripada tutup. Maknanya dia terbang, dia kena buka sayap banyak. Tutup dia sikit-sikit je. Jadi yang dia pakai sayap dia tutup buka tu, ulang balik. Buka dia lebih banyak sebab kalau dia tutup banyak dia akan jatuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawa Allah jaga burung ni bukan seekor, bukan dua ekor, berbilion. Lagi satu hebat Allah cerita teknologi burung ni, sebab kambing kalau lempar ke atas jatuh, lembu lempar ke ayam tengok ayam ada sayap. Ayam ada sayap tapi tak boleh terbang. Dia terbang sikit-sikit je boleh. Terbang nak pergi Seremban tak boleh, memang tak sampai lah. Matilah. Burung ni boleh berpindah pergi ke satu benua ke benua. Yang hebat pula burung ni, dia boleh latih anak dia sekejap je terbang. Terbang dia latih anak dia cukup cepat terbang dia. Jadi untuk beritahu kat kita di sini bahawa Nabi Muhammad kan susah, orang keji dia dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah beritahu Muhammad, Allah cerita bab burung ni, Nabi sebut satu hadis. Orang yang, saya tengok hadis ya, ada satu hadis kita, kenapa sebut burung? Sebab Nabi kata apa? Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithla afidatit tayr. Nabi kata kamu akan masuk syurga. Orang masuk syurga ni ialah orang yang hati dia macam hati burung. Apa dia hati burung ni? Ulama kata Allah cerita bab burung dan masuk syurga hati burung. Sebab burung ni ada satu perangai yang Nabi sebut. Burung ni dia sangat bertawakal kepada Allah. Bahawa ni kita tawakal apa? Bahawa ni kita tawakal budak-budak ada, tawakal kawan-kawan ada, tawakal mayat ada. Ada lagi satu virus. Ada satu lagi tawakal namanya tawakal burung. Tawakal nama tadi. Ini tambah lagi satu ilmu. Tawakal burung. Tawakal burung, Masya Allah. Sebab kata Allah kata, Nabi kata, Lau annakum tatawakkaluna ala Allah, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah seperti tawakal seekor burung, haqqa tawakkulih, tawakal yang sebenarnya,
la razaqakum, Allah akan bagi rezeki kepada kamu, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah bagi rezeki kepada burung, taghdu khimasan, dia keluar pagi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitana, bila dia balik perut dia kenyang. Jadi cerita burung ni, burung yang pertama dia dapur tak ada, kad kredit tak ada, kebun tak ada, peti ais tak ada, apa lagi, tempat tidur tak ada, peti sejuk tak ada, apa lagi, tak ada semua. Satu. Yang keduanya, burung ni pula dia terbang lebih banyak daripada duduk bawah bumi. Jadi burung ni duduk di langit, burung duduk di udara, tapi rezeki dia di bumi. Jadi dia keluar pagi, duit tak ada, reta tak ada, perut kosong. Cuma special burung ni, dia keluar pagi. Dia keluar pagi, tak pernah tengok burung pukul 10 tu duduk kelewak tempat tidur lagi. Kelewak, tak ada. Jadi kita ni kena keluar awal pagi dah kena keluar dah. Satu, jadi Nabi pernah berdoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi kata apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah umatku yang keluar pagi. Pagi-pagi. Jadi kita kena keluar pergi kerja awal. Pagi-pagi. Macam klinik kena buka awal. Klinik buka awal tak boleh. Tak apa, lambat sikit. Okey. Jadi Allah beritahu kat kita, makhluk yang bernama burung ni, dia tak pernah keluar rumah perut kosong, balik kosong tak ada. Dia akan balik dengan kenyang juga sebab Allah pandai memberi rezeki sebab ikhtiar. Jadi burung ni, cerita burung adalah cerita ikhtiar. Lagi satu, walaupun burung ni dia tak cukup, makan dia tak ada simpanan, peti ais tak ada. Sebab tu saya, minta maaf saya gurau saya tengok kucing kat rumah saya kan. Tengok kucing, saya tengok kesian kat kucing. Dia keluar rumah berjalan je. Makanan tak ada, apa tak ada, peti ais tak ada, simpanan tak ada. Kalau dia mari rumah kita, dia minta iau. Kalau kita tak bagi memang zalim lah. Sebab dia cari makan dekat mana. Jadi kalau kucing mari dekat dengan kita, tu sebagai contoh lah, anda sebenarnya sedang pun didekati oleh rahmat Allah. Jadi burung ni, sebab itulah kita kat Mekah tu kan ada orang jual burung. Jual apa, makanan burung tu walaupun RM5, RM10. Lain kali jangan lupa beli untuk bagi makan pada burung. Sebab, tengok ayat Quran tadi. Allah Ta'ala sebut, bila cerita bab burung tadi, Allah sebut satu nama Allah. Apa dia? Allah kata, ma yumsikuhunna illa rahman. Burung tu terbang, dia mengepak, lepas tu dia tutup. Yang pegang dia tak jatuh ialah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni sifat Allah yang penyayang. Penyayang Allah tu, sifat Ar-Rahman ni, dia memberi nikmat kepada orang kafir, orang Islam, orang lawan Allah, orang bangkang Allah. Yang Rahim ialah orang dapat nikmat selepas mati. Orang Islam dapat iman, itu nikmat sifat Rahim. Jadi Rahman Allah pada binatang tu, jadi kita kena kesian pada binatang, sama ada burung ataupun apa-apa, namanya sifat Rahman. Jadi kewajipan kita meniru sifat-sifat Allah. Sebab contoh satu. Satu hari Allah pernah puji Nabi Ibrahim. Allah kata, Ibrahim, kamu tahu tak kenapa aku beri nama kamu Khalil? Ibrahim kata, aku tak tahu aku bagi nama Khalil. Khalil itu makna kekasih Allah. Kata Allah, aku bagi nama Khalil sebab kamu memberi lebih banyak daripada menerima. Sebab Nabi Ibrahim banyak memberi. Sebab itu bila Allah suruh hantar isteri dia ke Mekah, dia tinggalkan isteri dia. Sebab Allah suruh bagi. Bila Allah suruh hijrah, dia hijrah. Bila Allah minta dia sembelih anak dia sembelih anak dia. Sebab dia banyak memberi. Jadi orang memberi ni, dia merupakan meniru sifat Rahman Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah memberi makan kepada burung, Allah jaga burung terbang, burung mengepak dan burung ketika dia menutup sayapnya. Jadi ayat di sini Allah nak minta orang kafir dan Nabi Muhammad, kita semua bahawa yang bagi rezeki kita ialah Allah. Jadi Nabi Muhammad walaupun orang pulau dia, orang halang dia, sahabat-sahabat Nabi dan kita sekarang pun jangan takut, sebab nanti ada cerita dia, tapi nak sebut awal, Allah yang bagi rezeki sebagaimana Allah bagi rezeki kepada burung. Sebab kita hari ni kan banyak
Kalau aku dakwah, bila duit aku dakwah nanti kena itulah. Kalau aku dakwah lebih-lebih nanti aku punya apa? Aku punya banyak projek tak dapat. Sebenarnya yang bagi rezeki ialah Allah Ta'ala sebagaimana burung. Lagi satu, burung ni walaupun dia duduk udara, rezeki dia kat bumi, burung tak pernah tak cukup makanan. Sebab apa? Sebab dia berusaha. Jadi kita tak pernah dengar cerita burung bunuh diri, tak pernah. Burung gantung diri tak ada. Burung stres tak ada. Jadi kita pun orang hari ni kan, bila masa susah PKP pun ni, ada terjun bangunan. Jadi lebih teruk pada burung lah. Sebab burung pun tak cukup makan tapi dia usaha-usaha. Jadi usaha ni, saya sebut contoh, minta maaf. Sebagaimana cerita Maryam. Usaha kan, Maryam, masa dia bersalin, saya sebut kan. Masa dia bersalin tu, dia makanan tak ada. Dia tak kuat. Tapi usaha dia, Allah kata, wahuzi ilaiki bijit'in nakhlati. Wahai Maryam, tolong goyang pokok kurma. Pokok kurma tu mana boleh goyang? Dia perempuan tak kuat. Tapi dia gerak sikit je, lepas tu Allah bantu dia, buah kurma tu jatuh. Jadi kita ni, bila Allah nak bagi kat kita, kita usaha saja. Bila ada usaha, kalau ada usaha, itu tandanya ada rezeki. Sebagai contoh juga, saya sebut banyak kali ya, bila kita angkat tangan, kita dapat hidayah, angkat tangan berdoa je, maknanya peruntukan kita dah ada dah. Sebab tu ada angkat tangan. Jadi kena usaha sedikit. Jadi usaha kita tu kena tawakal, macam seperti mana burung. Jadi cuba tengok satu ayat Quran. Ayat Quran suratul Nahl, Allah Ta'ala sebut, cerita apa? Awalam yarau ila tayri, kamu tak tengok kepada burung musakhkharatin fi jawis sama, dia boleh terbang di langit, ma yumsikuhunna illallah, yang pegang dia tu sampai tak jatuh tu ialah Allah yang pegang dia. Jadi cerita keajaiban yang Allah bagi ni, bagaimana burung boleh terapung di udara. Boleh terapung di udara. Jadi faktornya bukan faktor sayap. Hari ni faktor apa? Faktor Allah yang memegang dia. Jadi kita naik kapal terbang pun jangan berdebar juga, tapi Allah yang pegang. Sebab tu Allah boleh buat. Contoh kapal, kenapa dia tak boleh tenggelam? Kenapa dia tenggelam? Jadi kita berusaha teknologi kita lah, tapi dalam masa sama Allah yang membantu kita. Jadi ayat ni dia beri kesimpulan kepada kita. Ayat atas Allah kata kamu tenang tak? Kamu jangan tenang, Allah nak marah, Allah boleh tenggelam kamu. Yang kedua, kamu jangan tenang, Allah boleh hapuskan kamu. Muhammad, ada orang yang mendustakan kamu. Dan di hujung tu Allah tutup, Allah boleh jaga Nabi Muhammad, Allah boleh jaga kita sebagaimana Allah jaga burung-burung. Jadi burung tu pula ada di sekeliling kita. Jadi kita tengok burung, lepas ni tengok burung, kita sebut Allah subhanallah yang menyebabkan burung terbang, yang menyebabkan rezeki burung, dan berpilihan-pilihan lagi. Dan kita kena tawakal seperti burung dengan syarat kita kena berusaha. Apa usaha kita? Usaha kita kena kerja, kena mencari, kena bergerak sebagaimana barulah Allah pernah beri rezeki kepada kita. Okey, itu satu ayat. Ada soalan? Itu ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke 19. Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Ya? Okey. Jadi okey, satu lagi poin dia, ulama kata kalau kita membaca Al-Quran, kita kena gunakan satu, ada call masuk. Yang pertama kita kena gunakan hati, dan yang kedua kita kena gunakan akal. Jadi akal tu untuk kita berfikir. Minta maaf ya. Akal ni dalam Quran ada sebut 3 tau. Akal, hati, satu lagi afidah. Akal, hati, afidah. Tiga benda tu tempat dia satu je, berada di dada, di hati. Dan Allah sebut akal ni sebab untuk kenal Allah,
kita mesti Allah Akbar ada masuk. Ya, ya. Ada ini daripada Mekah panggil ni. Masya Allah. أنا الآن مباشر في التلفاز. أنا أتصل بعد قليل أعود إليكم. عفوا شوية. الله أكبر. supaya hotel. Jadi untuk makluman tuan-tuan, Allah sebutlah Quran supaya kita berfikir. Sebab apa? Berfikir ni ada tiga. Satunya akal, yang keduanya hati, yang ketiganya afidah. Perkara ni lah untuk kenal Allah, dia inilah yang boleh kenal Allah dengan akal. Bukan dengan otak, dengan akal. Jadi akal tu kadang-kadang di otak, kadang-kadang berada di hati. Jadi tengoklah kelebihan yang Allah akan beritahu. Burung itu antara tanda-tanda adanya Allah. Okay. Lagi satu ayat, satu lagi ayat. Boleh Prof? Boleh. Boleh ha? Oh, ayat ni cantik. Oh, semua cantik. Ayat yang ke-20, apa kata Allah? Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Allah kata, amman hadha alladhi, siapakah yang tentera, siapakah amman hadha alladhi huwa, siapakah tentera-tentera yang kamu miliki boleh menolong kamu selain daripada Rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Okey. Ayat ni nak beritahu kat kita, ayat yang ke-20. Masya-Allah, ayat ke-20. Ayat yang ke-20 ni. Apa dia ayat dia? Barang siapakah yang akan menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah mereka dalam keadaan terpedaya. Okey. Tengok ayat ni. Ayat ni Allah cerita pula tentang, tadi Allah beritahu kekuasaan dia mencipta burung. Yang kedua ni, ayat ni Allah nak cerita lagi tentang taubih. Taubih ni Allah nak mencela orang kafir ni dia tak hebat. Dia berani lawan Nabi Muhammad. Dia lawan Nabi Muhammad, dia boleh sakiti, dan dia pula ada tentera. Dia menyakiti Muhammad dengan tentera dan sebagainya. Ayat ni Allah kata apa? Allah beritahu. Okey, untuk makluman tuan-tuan ya. Kita hidup ni kan, kita hidup banyak nak senang. Kita hidup banyak nak susah. Nak susah pula. Tak apa. Okey. Kita hidup nak senang. Kemudian kita hidup nak tenang. Mana penting? Senang ke tenang? Tak apalah. Kita kadang-kadang, saya sebut ni, kadang-kadang kita senang tapi tak tenang. Kadang-kadang tenang tapi tak senang. Jadi yang bujang senang tak ada. Mana bujang senang tak ada? Tak boleh masuk Google Meet. Tak boleh masuk. Modern jadi. Bujang senang betul dia. Tak apalah. Jadi nak cerita ya. Saya nak beritahu. Allah beritahu kat Nabi Muhammad. Dan Allah beritahu kat orang kafir, awak jangan sombong sangat dengan dunia. Sebab apa contohnya? Wa fir'aun dzil awjad. Fir'aun ada banyak tentera. Dengan tentera yang dia ada itulah alladzina taghaw fil bilad. Dengan tentera yang ada itulah dia melakukan kejahatan. Jadi hari ni ada orang nak kuat, dia guna kuasa tentera. Betul kan? Dia guna pengikut yang ramai. Jadi Allah Ta'ala seolah beritahu kat sini, siapa boleh tolong kamu hai orang kafir kalau Allah marah? Kamu duk kata kat Muhammad, kamu tak ikut Nabi Muhammad, kamu cuca Muhammad, kamu tak percaya ayat kami cerita tentang burung pun kamu tak peduli. Kalau aku turun kemurkaan aku, siapa boleh lawan aku? Allah sebut, kalau kamu ada tentera, boleh tak tentera kamu lawan azab aku? Sebab apa tu? Sebab bila Allah turunkan kemurkaan Allah Ta'ala, Allah beritahu tidak ada tentera yang boleh menyelamat daripada bala aku. Sebagai contoh, bala bala siapa? Tentera Fir'aun kan banyak. Tentera Fir'aun banyak. Bila Allah marah saja, dengan bukan saja Fir'aun tak selamat, dengan tentera-tentera dia pun tak selamat. Jadi Allah beritahu orang kafir, siapa ada tentera banyak dan tentera-tentera tu boleh lawan murka Allah, siapa dia? Jadi Allah cabarlah.
Taubik tu Allah mencabar, Allah menghina. Cuba tengok juga tentera bergajah. Sebagai contoh, orang kafir kan tahu Nabi Muhammad lahir dulu tahu bergajah. Jadi tentera gajah tu, dia datang dengan gajah nak lawan, nak runtuh Kaabah. Bila Allah turunkan bala tentera Allah, Allah hantar makhluk kecil nama burung. Ni dia kait dengan burung lagi. Jadi baru cerita burung sekejap. Kemudian Allah beritahu, kalau aku datang azab, kamu boleh lawan tak? Sebagaimana Ashabul Fil. Tentera bergajah tu besar-besar datang serang Kaabah. Bila Allah marah, Allah hantar lawan gajah tu burung je. Dan burung tu pula dia tembak dengan apa? Dia tembak dengan batu. Batunya kecil aja. Batu duduk kat mana? Satu dekat paruh dia, satu dua lagi duduk kat kaki. Burung ni dia buat turun pula. Dia bukan tembak laju-laju, dia lepas je. Patut banyak saya sebut burung ni. Macam batu tu kau jatuh daripada atas langit. Jauh pula tu atas langit tu. Jatuh entah ke mana-mana kena. Tapi Allah tu dia hembur kot mulut dia tu. Jatuh zoom. Rupanya bukan burung tu je buat. Allah yang kau buat juga. Jadi nak beritahu, macam juga Nabi Muhammad perang Badar. Nabi Muhammad ada berapa orang je? 300 lawan 1000. Jadi yang tolong Nabi Allah. Jadi Allah kata bila dia marah, dia nak kalahkan orang, tentera-tentera yang ada tak boleh lawan kemurkaan Allah. Jadi Allah cabar orang kafir yang besar sangat tu. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum. Siapa ada tentera-tentera yang boleh melawan yang boleh melawan Allah punya bala min dunir rahman, melainkan Allah saja. Jadi tuan-tuan gini, ayat di Rahman tu kena ada. Dalam surah ni ada 7 kali perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ni gini, kamu lawan Allah, kamu lawan Allah, kamu lawan Allah. Bila lawan Allah, tentera kamu tak lawan Allah. Tapi Ar-Rahman tu ada kenapa? Allah kata kalau kamu lawan Allah, lepas tu kamu nak minta maaf. Tadi kamu durhaka dengan Allah, sanggup lawan Allah. Lepas tu Allah sebut perkataan Ar-Rahman tu nak beritahu, kalau kamu nak minta maaf, Allah boleh maafkan kamu. Jadi ada kat situ, walaupun Allah marah, walaupun Allah murka. Jadi sebab tu ada lagu kata, bukan lagu, hadis Nabi kata, di mana ada ketentuan Allah, dia tidak pernah berpisah dengan kasih sayang Allah. Jadi walaupun Allah cabar, Allah herdik, Allah itu, Allah ini marah, tapi kalau kamu nak minta maaf, Allah kata, aku masih lagi memaafkan kamu. Jadi ayat itu, amman hadzal ladzi, ayat ini nak beritahu apa? Nak beritahu kita, kalau orang politik, jangan sombong dengan bala tentera yang besar. China, Rusia, jangan sombong. Sebab Nabi Muhammad mengalahkan tentera yang besar-besar. Sebab tu sifat ayat ni lah orang Islam dulu berani pergi perang, walaupun orang Islam 30,000 lawan sampai 200,000. Sebab dia tahu ayat ni kata yang memenangkan bukan jumlah tentera, tapi yang memenangkan siapa? Allah bantu. Jadi orang politik macam tu juga. Walaupun ramai pengikut pengundi, awak jangan sombong. Bila datang masa Allah tolong je, kamu akan kalah. Kita macam tu juga. Kalau apa-apalah, kita punya bala tentera, kita punya harta banyak, jangan tertipu dengan fizikal. Itu ayat tu beritahu. Jangan tertipu dengan kekuatan fizikal. Jangan tertipu dengan material. Jangan tertipu dengan pengikut. Jangan tertipu dengan tentera. Jangan tertipu dengan harta yang banyak. Jangan tertipu dengan rasa besar sebab dia ada kerajaan. Sebab ada banyak orang tertipu dengan kerajaan dia, tentera dia. Akhir sekali, tengok. Bila Allah marah, contoh-contoh minta maaf. Bila Allah marah, Allah datangkan virus, coronavirus, mana ada orang. Bila Allah datang tentera, namanya makhluk corona ni, habis orang. Jadi wallahualam lah. Pernah musibah. Jadi bila kita Allah marah ni tuan-tuan, ada satu makna ulama kata Allah bila marah sebenarnya bukan sebab penyakit fizikal. Yang paling kita takut ialah penyakit hati. Jadi penyakit hati maknanya minta maaf nak disebut gini. Kita minta jauh lah. Orang mukmin bila kena penyakit fizikal, dia tak takut sangat. Sebab bila mari penyakit fizikal, Allah buang dosa.
Penyakit fizikal, Allah nak tambah pahala. Penyakit fizikal, Allah nak tambah darjat. Yang paling kita takut, bila Allah turunkan murka dia, dah lah tentera tak boleh lawan. Senjata tak boleh lawan. Para doktor tak boleh lawan. Yang kita bimbang, hati kita pun penyakit juga. Sebab tu penyakit hati ni bahaya. Sebab itu penyakit fizikal, dia tak ada. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya, kenapa kamu kena azab? Kenapa masuk neraka? Dia jawab, saya dulu kecil manis tuan malaikat. Kecil manis tak jadi kena azab. Yang masuk neraka tu sebab hati kotor, apa lagi yang namanya sombong dan sebagainya. Kalau saya cerita satu point, minta maaf, cerita sombong, penyakit hati ni, soalan saya satu je, simple. Yang ni keluar tajuk sikit. Kenapa Iblis teruk sangat kena marah dengan Allah? Sebab Iblis ni, dia tidak menyembah berhala. Iblis, dia tak pernah mengumpat. Iblis, dia tak pernah membunuh pun. Iblis tak minum arak. Iblis tak berzina. Tapi kenapa Iblis tu sampai begitu Allah marah kat dia? Iblis jadi gitu sebab apa? Sebab satu di antara benda besarnya, saya ulang balik, Nabi Adam buat salah juga. Iblis salah juga. Cuma Iblis salah, dia sombong dengan Allah. Sampai dia tanya, dia kata apa? Allah kan kata, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Salah dia mempertikaikan Allah. Apa dia kata? Dia kata, apa nama ni? Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan dia daripada api, jadi aku daripada api, Adam daripada tanah. Adam dengan api, tanah dengan api lagi mulia. Sebab dia lawan perintah Allah dengan sombong sekali. Sebab itulah sombong tu baik sehingga Allah halau dia, Allah tak maafkan dia. Jadi Nabi Adam buat salah, dia salah sebab tersalah, bukan sebab sombong. Jadi kita pun kena jaga hati, sebab nanti bila Allah turun tentera kemurkaan kita bukan sebab dosa fizikal, tapi sebab dosa-dosa hati. Bila dosa hati, lepas tu kita pula tidak taat, yang Allah sebut dalam tadi kan, min dunir rahman. Kalau kita tak minta tolong dengan Allah pula tu, maka waktu itu kita pun tak ada kekuatan untuk lawan Allah, untuk kembali kepada Allah. Lagi yang keduanya, ulama kata jundul lakum ni, tentera-tentera ni ialah tadilah kuasa, tak ada kuasa, harta tak ada kuasa, tentera tak ada kuasa. Yang paling kita takut, kita tak ditolong oleh Allah lagi. Bila macam ni, ulama kata macam ni, ada ayat Quran bunyi dia, fi qulubihim maradun, dalam tubuh kamu ada penyakit. Fi qulubihim maradun, Allah sebut dalam hati kamu ada penyakit. Ayat ni ada 2 poin yang menyebabkan Allah tak tolong kita. Yang pertama, Allah kata dalam hati kamu ada penyakit. Itu satu. Penyakit sombong. Yang kedua, kita kena fokus tempat sakit kita namanya hati. Jadi bila hati kita dah rosak, walaupun masa tu kita berjuang, kita berjihad, Allah tidak akan tolong kita lagi. Jadi saya nak sebut kat sini, ayat ni beritahu kat kita apa dia. Ayat ni nak beritahu kat kita supaya kita, orang Islam, jangan banggalah dengan ilmu yang ada, dengan pengikut yang ada, anak murid yang ada, sebab nanti dia tak menolong kita kalau Allah murka kepada kita. Dan orang kafir, mereka dalam keadaan tertipu. Sebab apa? Dia rasa besar, dia rasa ego. Jadi Nabi Muhammad, bila turun ayat ni, Nabi berani, Nabi confident, yang membantu ialah Allah. Jadi kita pun kena tawakal dengan burung. Satu, tawakal dengan burung. Tawakal macam burung, serah pada Allah semuanya. Dan yang keduanya, tentera dunia ni jadi kita tak takut. Jadi hari ni pendakwa jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab yang menentukan kita menang berjaya bukan tentera, tapi Allah. Cuba tengok dalam perang ada orang Islam, perang Ahzab ke apa? Bukan perang Ahzab. Orang Islam ramai sikit. Ada satu perang apa, Prof? Yang orang Islam tu dia pergi, dia rasa besar dengan jumlah tentera yang banyak. Allah, saya lupa ayat tu. Perang Hunain. Terima kasih. Allah sebut wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Terima kasih, Prof. Allah kata apa?
pada hari Hunain kamu rasa takjub dengan jumlah orang ramai. Allah kata jumlah tentera ramai langsung tak boleh buat apa-apa. Kemudian mereka berpecah. Kemudian thumma anzalallahu sakinatu ala rasulih. Allah turunkan ketenangan pada hati Rasulullah dan orang Islam, barulah menang. Jadi kemenangan bukan sebab tentera yang banyak, bilangan yang banyak. Tapi kalau kita bilangan sikit, kemudian baik-baik pula bilangan, bagus. Tapi kalau banyak, lagi bagus. Kalau tentera banyak, tapi kita punya kualiti pun bagus juga. Sama juga kalau kita, anak kita ramai, tapi tak ada kualiti, tak ke mana juga. Tapi kalau anak kita ramai, berkualiti, bagus. Sama juga, isteri dia tak perlu ramai. Kalau satu je, berkualiti, bagus. Tapi kalau banyak, tak berkualiti, asyik perang, baik tak payah. Tapi kalau banyak berkualiti, itu kita ceramah lain kali. Ceramah macam tu juga. Dia tak perlu ceramah lama-lama. Kalau dah faham, boleh berhenti dah. Jadi itulah lebih kurang Prof. Mana nak sebab kau tengok tafsir yang paling bagus Prof. Ini kalau diterjemah Melayu bagus. Ana tafsir Arab ni. Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir very good. Dia punya cerita point-point dia tu very good lah. Jadi ayat ni Allah cerita rezeki tu tentera. Ayat berikutnya satu lagi. Habis dah masa. Allah kata amman hadha alladhi yarzuqukum. Allah pun tanya, sebenarnya siapa yang bagi rezeki kat kamu? Allah kata. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah amman, adakah siapa yang memberi rezeki pada kamu? In amsaka rizqah. Siapa yang akan bagi rezeki pada kamu kalau Allah menahan? Jadi nak ceritanya, kalau Allah menahan rezeki kita, tak ada orang yang boleh bagi. Kalau semua orang nak bagi rezeki, Allah menahan, semua tak dapat rezeki. Jadi sebab tu dalam bab rezeki ni, kita jangan takut. Sebab tak ada orang yang boleh kacau rezeki kita. Hanya Allah yang menentukan. Jadi Allah bagi rezeki, siapa tahan macam mana pun tak dapat. Kalau Allah yang nak bagi, awak tahan dah macam mana pun, awak tak akan dapat. Jadi kita tak, jadi sebab itulah bila rasuah kan ada orang sebut, kalau saya tak bagi, tak dapat projek. Syirik orang tu. Jadi siapa dia kata, kalau saya tak rasuah, saya tak dapat rezeki, anda sudah tidak beriman dengan ayat Allah. Jadi ingat, Allah yang bagi rezeki. Jadi bila Allah yang bagi rezeki, kita tak jadilah takut pada manusia, sebab pemberi rezeki ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi saya sebut boleh kan, ada satu kerja saya bawa travel. Kerja doktor, ada doktor tu. Kerja Fairuz, apa dia? Fairuz, minyak, ambil minyak. Kerja Suhaimi, membaiki tanah runtuh. Semua dapat rezeki semua. Tapi ada satu dapat rezeki yang hebat. Apa dia? Satu, orang panggil, ada satu profession untuk dapat rezeki, ialah anda menjadi orang yang bertakwa. Sebab Allah kata, wa may yattaqillaha ja'al lahu, siapa yang bertakwa, Allah akan bagi rezeki tanpa dia sedari. Jadi ayat Nabi beritahu bahawa orang boleh menahan, tapi kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Orang bagi, kalau Allah nak tahan, tak ada orang dapat. Jadi orang kafir selama ni, dia tengok Allah punya penyayang, dia sembah berhala, dia lawan Allah, dia durhaka pada Allah, dia minta rezeki kepada dia punya Tuhan dia, tapi Allah tetap bagi rezeki kat dia. Kalau orang sembah patung dapat rezeki, kalau orang syirik dapat rezeki, orang durhaka dapat rezeki, maka kefahaman kita, kalau kita taat kepada Allah, kita akan dapat rezeki yang disayangi. Orang kafir itu, Allah bagi rezeki, tapi rezeki Allah bagi dalam keadaan benci. Bencilah sebab dia dapat rezeki, durhaka pada Allah. Yang kita ni insya-Allah walaupun dapat sikit, sebab ada orang kata, saya sembahyang, saya puasa, tapi rezeki nampak orang kafir lagi banyak. Jadi ingat, kita dapat rezeki satu walaupun tak banyak, tapi dipanggil rezeki yang dicintai oleh Allah. Lagi satu, tolong
jangan fikir rezeki sempit, sebab rezeki akan jadi sempit kalau kita menyempitkan makna rezeki. Kalau kita sempitkan makna rezeki, kita sempit. Kalau kita luaskan makna rezeki, kita sihat, rezeki anak baik, rezeki apa lagi, boleh tidur pun rezeki, bangun pagi makan selera pun rezeki. Jadi cuba tengok Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, orang kepung dia, orang nak bunuh dia, semua sekali kat dia. Dia masuk dalam, Allah kata masuk kejap, masuk apa? Masuk gua. Dia masuk gua ada apa? Tengok. Dia masuk gua, makanan tak ada, minuman tak ada, peti ais tak ada, semua tak ada. Katil tak ada, tilam tak ada, orang kepung nak bunuh dia. Allah suruh masuk juga. Tapi bila masuk je, Allah bagi dia tidur. Tidur 303 tahun. Apa rezeki dapat? Yang pertama, bila dia tidur, makan tak perlu, minum tak perlu, tilam tak perlu, 300 tahun. Dia minta apa? Dia tak minta apa-apa pun. Tapi Allah bagi umur sampai 303 tahun, umur panjang. Bila Allah bagi rezeki, tak semestinya Allah bagi duit. Tapi bila Allah, rezeki yang paling special sekali nak sebut, penutup. Rezeki yang paling special sekali adalah rahmat Allah. Jadi sebab itulah, kalau boleh kita masuk, Ashabul Kahfi masuk apa tu? Gua. Masuk gua tu, Allah ajar satu doa. Jadi malam ni semua kena ingat doa ni. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi mulai sekarang jangan tinggal doa ni. Rabbana, cuba ikut Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Suara prof dengan suara ejen seorang je ada, lain tak ada. Jadi ingat ya, kalau kita dapat rahmat, rezeki kita tidak ada orang boleh tahan. Jadi setakat ni kita berhenti dahulu. Ingat, orang tak boleh halang rezeki kita, orang tak boleh bagi rezeki kita, yang bagi rezeki ialah Allah Ta'ala. Jadi dua ayat ni, manusia tak ada kuasa, tawakal dengan buruk, dan kita kena penyayang, dan satu lagi, ingat rezeki kita dengan Allah, bukan dengan manusia, dan insya-Allah hidup kita tenang. Dan kalau ingat rezeki kita dengan Allah, kita tak rasuah, kemudian kita tak berani lawan Allah, ada tentera pun tak lawan. Bila kita tidur malam tak durhaka dengan Allah, kita pun tak berani lawan Allah, tak berani buat maksiat, rezeki kita pun tak ada rasuah. Baca Al-Kahfi, selamat daripada azab kubur. Tapi kalau baca Kahfi tak faham, esok bagi rasuah, kemudian duk risau pelik-pelik tentang rezeki, maka akhir sekali kita baca Al-Kahfi tapi tak selamat juga azab kubur. Wallahu a'lam.